Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Cikgu Fikri. Oke, hari ini cikgu akan ajar subjek pendidikan jasmani untuk tahun 5, yang tajuknya ialah pecut dan laju dalam unit 6. Okey, yang pertama kita akan belajar dulu tentang acara-acara yang ada dalam olahraga. Yang pertama kita ada acara balapan dan yang kedua kita ada acara padang. Antara contoh-contoh acara yang ada dalam acara balapan ialah 100 meter, 400 meter dan lari berpagar. Untuk acara padang ada lompat jauh ataupun lontar peluru ataupun rejang lembing. Ada contoh-contoh lain, contoh macam lompat kijang ataupun lompat tinggi. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar pasal lari pecut. Apakah yang dimaksudkan dengan lari pecut? Lari pecut ialah apabila kita melakukan larian laju dalam jarak yang dekat untuk tempoh masa yang pendek. Jarak yang dekat untuk tempoh masa yang pendek. Okey. Yang seterusnya, apa yang kita kena belajar ialah fasa-fasa dalam larian pecut. Kita ambil contoh dalam acara 100 meter. Okey. Fasa-fasa yang perlu kita lakukan dalam acara 100 meter ialah pertama kita kena ada fasa permulaan, yang mana mempunyai beberapa gaya permulaan. Yang kedua ialah fasa larian, pecutan laju untuk kegarisan penamat. Yang terakhir sekali kita perlu buat fasa penamat, yang mana kita perlu mendada dan dengan membongkokkan bahagian torso ataupun bahagian dada ke hadapan menyentuh garisan penamat. Okey, seterusnya kita akan tengok pada fasa permulaan. Dia ada 3 gaya untuk memulakan. Yang pertama kita ada gaya sederhana, yang pertama kita ada gaya peluru. Yang kedua kita ada gaya sederhana dan kita ada gaya yang panjang. Okey, kita tengok dulu pada gaya yang peluru. Blok permulaan adalah rapat dengan garis permulaan. Blok hadapan diletak dua tapak dari garis permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan. Tengok anak panah cikgu ni. Okey, cuba tengok. Yang ni adalah garis permulaan. Jadi kita macam mana kita nak letak blok permulaan tu, kita ukurlah kaki hadapan satu tapak, dua tapak baru kita letak satu blok permulaan. Blok permulaan tu bentuk dia macam ni, 3 segi. Kejap lagi cikgu tunjuk. Okey. Letak satu blok. Lepas tu kita letak satu kaki belakang. Okey, kalau yang ni kaki kiri kita guna kaki kanan pula. Satu tapak kaki kanan, lepas tu letak satu blok. Okey, cuba tengok perbezaan untuk gaya sederhana. Sama juga fasa garis permulaan kita ukur guna dua tapak. Satu tapak, dua tapak kita letak blok permulaan. Lepas tu kat sini dua tapak. Satu, dua baru letak blok permulaan. Okey, bezanya ialah kat sini ialah satu tapak sahaja. Tengok kaki belakang ni satu tapak sahaja. Yang ni menggunakan dua tapak pula. Nampak? Satu, dua tapak untuk kaki belakang. Seterusnya kita ada gaya panjang. Ini garis permulaan, dua tapak untuk kaki hadapan dan tiga tapak untuk kaki belakang. Tengok tiga, satu, dua, tiga. Yang pertama ialah gaya peluru tadi. Sekejap. Gaya peluru kita guna satu tapak. Nampak? Satu tapak. Gaya sederhana kita guna dua tapak. Dua tapak. Gaya yang ketiga kita guna tiga tapak. Gaya panjang kita guna 3 tapak. Okey. Okey. Untuk fasa bersedia. Yang mana fasa bersedia ni ialah fasa untuk kita mulakan larian. Fasa permulaan larian. Yang pertama kita tolak tumit dengan kuat di atas blok larian untuk membuat lonjakan. Kan tadi cikgu cakap blok permulaan bentuk dia 3 segi macam ni. Jadi kita letak tapak kaki kita dekat atas blok larian tu. Lepas tu kita macam tolak. Kita tolak kaki kita atas blok larian tu untuk kita dapat lonjakan dengan lebih kuat lah untuk kita mulakan larian dengan lebih laju. Yang kedua ialah hayunkan tangan sekuat mungkin dan fleksikan siku dan fleksikan lutut ketika membuat pecutan. Fleksikan siku maksudnya siku tu 90 darjah. Tengok contoh cikgu buat. 90 darjah. Angkat siku 90 darjah. Sama juga dengan lutut untuk kita membuat pecutan yang laju. Yang ketiga ialah condongkan badan ke hadapan dan tundukkan kepala untuk 30 meter pertama. Kita condongkan badan ke hadapan, mata kita pandang ke bawah. Untuk 30 meter yang pertama, mata kita pandang bawah. Lepas tu kita lari. Ayunkan tangan, ayunkan siku 90 darjah. Lutut pun 90 darjah juga. Okey. Untuk fasa larian ataupun fasa pecutan, apa yang kita perlu buat ialah condongkan badan sedikit ke hadapan. Selepas 30 meter, barulah angkat kepala. Kita lari dulu. Pertama kita tunduk. Dah habis 30 meter, baru kita angkat kepala kita dan mata itu kita pandang pada garisan penamat. Yang ketiga ialah gunakan langkah yang konsisten dan fleksikan lutut serentak dengan hayunan tangan.
Langkah yang konsisten ni maksudnya langkah yang samalah, sama besar. Daripada mula sampai habis, langkah kita kena sama besar supaya lari kita tu sama laju. Yang keempat ialah gunakan berbola kaki untuk berlari. Berbola kaki tu maksudnya hujung kaki. Ini tapak kaki kita, kita berlari tu guna hujung kaki. Macam kita menjengkit sikit. Kita hujung kaki supaya kita lebih laju dan tidak menggunakan banyak tenaga. Takut kita cepat penat. Okey, untuk fasa penamat. Fasa penamat, pelari perlu kekal dengan larian melepasi garisan penamat. Maksudnya kita lari tu kena sama laju. Daripada mula sampai habis, larian kita tu kena sama laju. Okey, mata tetap fokus pada garisan penamat. Biasa dekat garisan penamat akan ada orang yang pegang rubber ataupun pegang tali. Okey, jadi mata kita kena pandang kat situ. Yang terakhir sekali, kita perlulah tonjolkan bahagian dada ataupun torso. Kita panggil torso pun boleh, panggil bahagian dada pun boleh ketika melintasi garisan penamat. Okey, contoh dekat sini cikgu ada tali. Okey, ini tali. Jadi apabila kita dah nak sampai ke garisan penamat, kita biarkan dada kita kena pada tali tu. Mendada. Kenapa kita kena mendada? Supaya kita memastikan kita ni sampai dulu daripada orang lain. Kalau orang lain tak tak tonjolkan bahagian dada, dia lari macam ni saja. Kalau kita yang tonjolkan dada, maksudnya kita akan kena dulu daripada orang yang tak tonjolkan dada. Okey, sekarang kita tengok pula video macam mana kan yang sebenarnya. Okey, cuba fokus dulu dekat sini. Cikgu akan tunjuk apa itu blok permulaan. Okey, ini adalah acara 100 meter dalam sukan C. Okey, inilah yang cikgu cakap, blok permulaan. Nampak yang warna hijau depan pelari. Blok hijau ni. Tengok anak panah cikgu. Inilah blok permulaan untuk membantu atlet untuk melonjak ketika mula berlari. Okey, sekarang kita tengok. Kejap. Okey, apabila referee ataupun pengadil dia kata ke garisan. Nampak apabila referee cakap ke garisan, okey, atlet akan berjalan ke arah blok permulaan. Okey, tengok. Bila dia dah ke blok permulaan, dia akan pijaklah blok permulaan tu mengikut kesesuaian. Yang guna gaya peluru, ada yang guna gaya panjang, ada yang guna gaya sederhana. Okey. Inilah yang kita belajar tadi, gaya permulaan. Okey, ini. Tengok kepala dan mata semua pelari, semua akan pandang ke tanah. Semua pandang ke bawah. Bila referee cakap sedia, baru diangkat punggung, lepas tu teruskan larian. Okey, tengok. Tengok bagaimana diorang punya kaki dan macam mana siku diorang hayunkan. 90 darjah. Nampak? 90 darjah, tengok atlet yang pakai baju kuning ni. Tengok lutut dia 90 darjah dan siku dia pun 90 darjah ketika membuat larian. Apabila sampai ke garisan penamat, okey, kejap. Okey, tengok apabila sampai ke garisan penamat, tengok baju kuning ni. Tengok dia dada. Dia mendada untuk sampai ke garisan penamat. Walaupun di belakang sekali, dia perlu buat lakuan dada, kemahiran mendada apabila sampai ke fasa penamat. Okey, itu saja untuk video. Sebagai tugasan awak untuk hari ini ialah cikgu minta awak hasilkan satu video lakuan kemahiran memecut dengan mengikut fasa-fasa yang telah awak belajar hari ini. Yang pertama, dalam video tu cikgu nak awak perlu buat gaya permulaan. Tak kisah awak nak guna gaya peluru ataupun gaya panjang ataupun gaya sederhana, awak perlu buat gaya permulaan. Seterusnya awak perlu berlari. Cikgu tak naklah awak lari tu jauh sangat. Awak lari je, dekat je. Tapi cikgu nak tengok awak buat gaya permulaan, awak berlari dan awak buat mendada ketika menamat. Masa fasa penamat, cikgu nak tengok 3. Gaya permulaan, berlari dan juga gaya penamat. Itu saja. Video tu cikgu nak pendek saja dalam 30 saat dan awak boleh hantar pada Telegram cikgu. Okey, itu sahaja tugasan untuk awak dan pembelajaran untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.